balik daripada Tanjung Seberang Perai. Okay, terima kasih sahabat-sahabat. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah moga-moga kita hidup di muka bumi Allah yang sementara ni. Kita akan balik bertemu Allah dalam keadaan kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga syafaat itulah menjadi tiket syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadikan tiket untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak buat di muka bumi Allah ni. Jadi insya-Allah kita lah pakat-pakat buatlah ibadah sepatuh yang mungkin dengan prinsip agama, rukun Islam dan sebagainya. Rukun Islam, rukun iman dan ihsan dan sebagainya. Jaga akal, jaga iman, jaga ihsan, jaga nafsu, semua ni dikawal oleh agama. Agama kena kawal. Kalau kita cakap saja tidak akan boleh. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita nak beritahu kepada hari ni netizen tengok macam mana orang bercakap ni. Orang apa ni, tambah-tambah Pak komunis di AP ni, dan juga Persatuan Guru-Guru Sekolah Vernacular School ataupun Sekolah Bantuan Modal, yang mana hari ni dah melampau, seperti Dongzong dan beberapa persatuan yang menaung di bawah Dongzong, yang hari ni memang kita tengok persatuan-persatuan ni memang tidak membawa agenda penubuhan persatuan tu. Penubuhan persatuan itu menjaga adab resam, bahasa dan juga budaya mereka asalnya. Tapi apabila kerajaan bagi muka ketika pemerintahan sebelum ini, tak kira lah zaman Tun ke zaman siapa pun, kira zaman tu kita bagi muka. Sebab apa? Kita mementingkan undi. Tak kira daripada parti gerakan ke MIC ke. Jadi hari ni puak-puak termasuk di AP, 3 parti Cina ni, parti Tionghoa ni, yang mana kita tak kawal. Daripada awal kita tak kawal. Tak kira dalam media cetak mereka. Media cetak mereka pun dahsyat juga. Media cetak mereka yang berlesen tau. Apa yang berlesen lah. Media cetak paper yang berlesen. Macam-macam dalam tu tulis. Yang ni pun kita tak tahu juga. SB ni dia ambil berat ke untuk maklum kepada Majlis Keselamatan Negara, kepada tindakan-tindakan ni kita tak tahu. Macam nampak perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, statement-statement yang dikeluarkan tu kadang-kadang berbentuk rasis. Ini yang orang duk baca. Yang orang tua-tua telah lah duk baca paper-paper lagu ni. Bila anak-anak kecil yang berada di sekolah-sekolah ni, bila ada golongan-golongan rasis Dongzong ni semua, mereka bukan bawa pematlamat persatuan yang asalnya nak menjaga bahasa, budaya dan sebagainya. Hari ni bawa ideologi sosialis dan juga ideologi komunis yang hari ni ada bertentang. Mereka bercanggah dengan enakmen pentadbiran, enakmen pendidikan, ordinan pendidikan yang dilancarkan bermula daripada tahun 1951 sehinggalah tahun 2020 yang baru ni pun kira memang duk pertikai saja sampai depa nak wujudkan satu program kongres anti bahasa Jawi. Kurang ajar. Jadi depa ni puak-puak komunis ni semua. Jadi depa ni memang dah ada ideologi tu. That's why kita kena pantau Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, KDN dan sebagainya, kena pantau pergerakan mereka ni semua di sekolah-sekolah dan sebagainya. Terutama sekolah-sekolah vernacular school. Sebab sekolah vernacular school ni mereka ada sekolah bantuan modal, sekolah mobalir. Sekolah-sekolah ni ada dibantu dan ditaja sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ni kena tahu sekolah vernacular school ni. That's why mereka tak suka sekolah satu aliran tu. Mereka tak suka sebab mereka boleh canai dan bentuk sasiah anak-anak didik mereka bermula daripada sekolah tadika, sekolah peringkat rendah sehingga ke universiti. Dapat mereka nak doktrin kepala otak mereka ni semua sama macam mana
Hari ni mereka bergerak, bercanggah saja. Oh ini bercakap je berapa ramai bila Ustaz Masrizi di bawah Pertubuhan Pembela Malaysia dia buat statement pasal tanah yang dicerobohi oleh pengusaha durian Musang King. Kita nak relate dengan perlembagaan. Sebab apa kita nak relate dengan perlembagaan? Sebab bangsa-bangsa chauvinis ni dia pernah lupa daratan. That's why apabila berlakunya 13 Mei, kita terpaksa melancarkan dan melancarkan kempen kesedaran rukun negara. 5 rukun negara tu. Sebab apa? Sebab dalam 13 Mei mereka lupa diri. Mereka rasa negara ni bapak mereka punya. Mereka rasa mereka yang berjuang. Mereka rasa mereka yang membawa kemerdekaan. 13 Mei, peristiwa titik hitam itu bermula. Nak tengok, kita nampak bangsa chauvinis yang dipimpin oleh DAP memang membawa fahaman membenci Melayu dan juga membenci Melayu dan juga apa saja yang dibawa oleh pertubuhan Melayu. Yang reality. That's why bila Dong Zong ni selalu bercakap mentai menekan kerajaan. Menekan kerajaan ni bukan sekadar tekan memberi tekanan dalam bentuk perkara-perkara yang matlamat depa yang depa nak dah. Depa menekan kerajaan hampir contohnya dekat PRU. Dekat PRU depa akan bagi tekanan kononnya bangsa Cina tidak akan menyokong. Sekalau kata sijil UEC tidak diluluskan kepada kami. Nak membenar dekat sijil UEC diiktiraf di Malaysia di bawah sistem pendidikan negara. Ni sistem pendidikan ni depa nak kacau sistem pendidikan. Dan kita ni Malaysia ni adalah negara ni, umat Melayu, umat Islam, orang Islam, bangsa Melayu ni memang sangat-sangat baik ya. Sangat baik. Kita bagi depa buka sekolah vernacular school, sekolah aliran kebangsaan depa, bangsa depa. Tak kira lah depa sekolah jenis Tamil ke, sekolah jenis Cina ke, kita membenarkan. Mana ada negara bagi? Tak ada. Kalau di Thailand tak bagi. Thailand nak cakap bahasa Melayu pun tak boleh. Kalau cikgu depa dapat detect, dapat tahu, hang cakap bahasa Melayu Contoh-contoh pelajar-pelajar daripada Patani Naratiwat dan sebagainya, depa duduk bersekolah di sekolah Thailand. Dia bercakap bahasa Melayu saja, apa yang depa buat? Cikgu akan kenakan denda. Sebab nak mengutamakan bahasa negara depa. Ini depa bangga. Yang ni kita kena buat. Dan kita pun kita tak boleh tengok ini sebagai satu benda yang resis di Thailand, sebab itu bahasa depa. Dan kalau kita pergi negara dia pun, bila dengar lagu negaraku tu, dengar lagu negara depa dikumandangkan, depa bangkit, kita pun kena bangkit sebab kita duduk dalam negara depa. Tetapi di sini tengok suasana macam mana? Bukan lagu negaraku yang depa tak bangkit dah. Perlembagaan tu depa nak bola longkang, depa nak bola jamban, depa nak bola longkang, depa nak buang perlembagaan tu. Yang mana dalam perlembagaan tu tercatat macam-macam. Melayu, Bumiputera, hak semua Bumiputera banyak kepada Melayu dan Bumiputera. Sebab ini nak menjaga maslahat pemilik tanah ni, pemilik negara ni, tuan punya ni. Kalau tak ada nama Malaysia, nama dia tanah Melayu. Jadi Malaysia ni bila diwujudkan Malaysia, itulah ganti kepada tanah Melayu. Ada sebahagian individu-individu yang begitu chauvinis, yang perangai liberal dan juga pluralism agama Melayu. Dia mengaku Melayu itu tak perlu sebut tanah Melayu. Sebab apa? Sebab kita dah pelbagai kaum. Kita kata ini sejarah. Kena sebut supaya kalau dalam tak sebut pun, yang kata Malaysia tak sebut tanah Melayu, sebut Malaysia pun, bangsa-bangsa resis ni, dia angkat bendera terkali, dia gantung bendera terkali, macam-macam. Yang ni yang kita nak beritahu. Kita kena fahamkan masyarakat, fahamkan anak-anak muda pada hari ini dengan sejarah. Siapa Mat Kilau, siapa Tok Janggut. Yang ni pejuang-pejuang yang kita masih boleh baca sejarah mereka. Kita ada yang pejuang-pejuang yang kita tak boleh baca sejarah mereka. Pejuang-pejuang tak boleh baca sejarah mereka, seperti sejarah Kedah Tua. Sejarah telah dilupuskan. Prameswara, pusat Islam yang terbesar, yang mana perdagangan terbesar di Asia Tenggara bermula di Melaka, dengan Prameswara yang memeluk Islam dan juga mengislamkan dan diislamkan oleh pedagang-pedagang daripada Arab.
pedagang-pedagang tu pun berita ni, cerita ni semua dah dihapuskan oleh Portugis, Belanda, British, Jepun. Depa mai jajah negara kita, depa hapuskan semua. Kita punya senjata, kita punya sejarah. Kalau nak percaya sejarah-sejarah ni ramai. Pengkaji sejarah ni benda nada yang sama, bercakap dengan nada yang sama. Sejarah kita telah dipadam. Sekarang sejarah kita telah ditukar, dimonopolit dengan ditipu dengan pelbagai anasir-anasir yang nak memutarbelitkan kononnya Melayu ni balok, Melayu ni malas, Melayu ni tidak ada senjata. Tak ada senjata, kita bangga dan kita sangat-sangat merasa bangga kerana Malaysia bila tanah Melayu ini dijajah hampir 443 tahun dan juga dijajah oleh Portugis, Belanda, British dan juga Jepun. Dalam masa 443 tahun tu kita kekal dengan agama kita. Apabila banyak peristiwa-peristiwa jajahan ini selalu diceramahkan oleh Tok Guru Presiden PAS, Tok Guru Haji Hadi, di Goa sendiri, di tempat di India, sebahagian India, dibakar rakyat India, yang mana sebahagian tempat tu nama Goa, dibunuh dengan raja-raja sini, dibunuh, disembelih seorang-seorang depan raja dia sebab tidak mau menukar agama. Sama juga dengan Malaysia ni. Kita tak percaya ditukar, agama kita kekal. Kita tidak pernah dimurtadkan, dan juga semenjak kita dijajah, kita tidak pernah dimurtadkan. Depa cuba nak bawa ideologi Portugis, Belanda, semua depa nak bawa ideologi dakwah, nak mengkristiankan kita, nak menukarkan agama kita daripada Islam ke agama depa. Tetapi tidak berjaya. Yang ni yang satu benda yang sangat barakah, yang sangat hebat. Apabila ini banyak sejarah, kalau kita baca sejarah ni, Allahu Akbar, kita rasa puak-puak chauvinis, komunis, terutama yang dipimpin oleh DAP ni, memang cukup celaka. Kalau kita baca sejarah, kita baca sejarah, mereka tak rasa, mereka mai baru setahun jagung duduk di negara kita. Mereka rasa mereka kalau tak ada mereka, negara ni lingkup, tak celaka. Itulah pendekatan celaka yang dibawa oleh bangsa chauvinis, komunis DAP, laknatullah ni. Ini untuk makluman semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kita nak maklum kepada sahabat-sahabat, kita kena banyak membaca sejarah kita balik, supaya kita boleh kenang balik jasa-jasa orang pejuang yang kita kena tengok. 443 tahun lepas, siapa yang berjuang? Siapa yang mengangkat senjata? Siapa yang lawan dengan Portugis? Siapa yang lawan dengan Belanda? Siapa yang lawan dengan British? Siapa yang lawan dengan Jepun? Jadi kena tengok benda-benda ni semua. Sebab yang ni 443 tahun ni bukan orang lain. Ketuanan tanah Melayu ni, hebat pejuang-pejuang, ulama-ulama, pendekar-pendekar yang bawa benda ni. Kita kena bagi peringatan juga kan penjawat-penjawat awam yang ada di negara, terutamanya yang mendidik lah, yang ada kuasa mendidik, seperti cikgu, lecturer, pensyarah yang ada di universiti, pensyarah yang ada di kolej-kolej swasta, di IPTA, IPTS. Kita nak maklumkan supaya saya nak beritahu semua dah lah, segelintir banyak juga lah yang menyokong kerajaan gagal 22 bulan yang dipimpin oleh Mat Sabu dan Kit Siang ni, DAP, Lim Guan Eng semua ni. Walaupun ada mamak bendahara seorang nama Tun Dr. Mahathir, yang mana dia nak main acilut dengan Anwar Ibrahim. Janji nak bagi jawatan, dia tak bagi. Yang ni Anwar Ibrahim dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi saya nak beritahu, saya nak batal balik, saya tak mau terlepas point. Saya nak beritahu kerajaan yang ada, yang ditumbangkan oleh kerajaan, ditumbangkan oleh kerajaan gagal 22 bulan yang memerintah baru-baru ni. Saya nak beritahu ada juga daripada penjawat-penjawat awam, yang mana penjawat-penjawat awam ni yang menyokong kerajaan, yang mengundi kepada kerajaan yang gagal 22 bulan yang dipimpin oleh DAP dan keadilan ketika itu. Yang memang mereka ni lah membawa ideologi rasis. Hari ni alhamdulillah lah, kita nak bagi pesanan kepada guru-guru, cikgu-cikgu, kan, kena ingat, cikgu-cikgu kena ingat, anak-anak kita ni perlu ke depan dimomokkan dengan rasuah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, dimomokkan dengan rosmah pakai cincin, termakan oleh guru-guru ni, cikgu-cikgu ni.
dia kena ada matlamat yang lebih besar. Matlamat lebih besar. Sebab apa? Sebab nak fikir, networking apa, nak ada jaringan yang lebih besar. Sebab apa? Nak kutip pahala di akhirat tu. Membentuk sasiah anak-anak orang yang main belajar. Dia boleh A, dia boleh apa, dia sana apa saja bacaan ke apa dia boleh dalam apa pembelajaran yang cikgu-cikgu ni ajar. Yang ni dah yang kita akan tuntut dia yaumul masyar. Tetapi kalau cikgu-cikgu ni dia mempunyai fikrah yang jahat. Fikrah yang jahat maksud saya fikrah liberal. Fikrah pluralism agama. Ini fikrah yang tak bagus. Aliran pemikiran fikrah yang jahat. Yang ni kita bagi tahu tu. That's why kita harap kepada penjawat awam, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah, nak memperkasakan budak-budak ini, anak-anak didik kita ni, supaya kenal balik sejarah, sayangkan akan negara, sayangkan akan pejuang-pejuang Melayu Islam yang berjuang, yang bermula perjuangan mereka di Melaka contohnya. Kait dengan benda-benda ni banyak faktor-faktor sejarah yang kita boleh lontarkan dalam pembelajaran kita di sekolah-sekolah untuk menyedarkan anak-anak. Bukan menyedarkan, sebab anak-anak ni, anak-anak kecil ni, otak mereka bagaikan span. Dia akan menyerap ayat yang begitu mudah. Ilmu yang tuan-tuan, ilmu yang cikgu-cikgu yang ajar ni, ilmu ni sangat penting. Ilmu ni sangat penting. That's why kita harap kepada cikgu-cikgu yang dah sedang, cikgu-cikgu yang sedang yang dah kembali ke pangkal jalan, untuk tidak lagi menyokong kerajaan gagal 22 bulan. Fikrah cikgu-cikgu ni kena jelas. Kita nak membentuk sasiah anak-anak muda, anak-anak orang Islam, anak-anak watan rakyat Malaysia, supaya kita faham kepada sejarah, yang mana sejarah itu akan mengekalkan keharmonian, mengekalkan keselamatan bermulanya di sekolah. Kalau lah ni tak boleh dah. Tak boleh dah. Lah ni kalau kita nak bentuk kepala-kepala otak umur 30, umur 40, umur 50, ada yang dah jadi bangang, dah jadi macam otak dia tepu dah dengan fahaman fitnah, termakan dengan Red Bin Army dan sebagainya. Benda-benda ni semua kita nak tengok apa ni, kita tak boleh bentuk dah. Dan kita tak boleh nak apa? Kita tak boleh nak apa, kita tak nak berbetul depa tak boleh dah. Hanya hidayah kita bagi maklumat, tak kira lah macam live ke apa sajalah. Kita bagi maklumat, lepas itu kita bagi maklumat, lepas tu kita pakat-pakat ni lah, kita pakat-pakat apa, lepas kita bagi maklumat, kita pakat-pakat berdoa ya. Pasal apa? Dia dah tua-tua ni bukan boleh nak bentuk apa dah, kan? Contohnya tak saya nak kereta menuju ke Tanjung. Dalam perjalanan saya, ada depan kereta saya ni, dia bawa anak berbalik dari sekolah, dan juga ada anak-anak kecil yang lain. Contoh saya nak beritahu, dia isap rokok di depan, bawa kereta buka tingkap. Lepas dia ada aircon, dia buka tingkap. Lepas dia buka tingkap, dia isap rokok. Akhlak macam mana? Bapa isap rokok, anak kecil-kecil, tolonglah. Kepada perokok ni lah kita minta akhlak. Contoh, kalau kita hari ni tak sama-sama juga dengan cikgu-cikgu pun. Kalau mereka dah ada, that's why kita kata bila Dongzong Dongzong Persatuan Guru ni, dia bawa satu aliran pemikiran yang memang yang kita kata jahat, yang memang dia resis. Dia akan bentuk sasiah anak-anak didik mereka. Dia akan bentuk sasiah anak didik mereka. Dan hari ni kita tak mau terlepas pandang, kita tak mau terlepas dari ruang dan peluang yang ada kepada guru-guru yang ada, guru-guru yang sedia ada, yang terus dia buat kerja nak menjaga keselamatan, maslahat apa saja yang telah diakur janjikan sebagai guru untuk membentuk sasiah anak-anak didik kita, anak-anak bangsa kita dalam keadaan yang betul. Kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira kepada guru-guru ni. Moga-moga guru-guru ni mendapat keberkatan, mendapat rezeki yang murah, umur yang panjang yang bermanfaat, mendapat keluarga yang baik dan bijak. Semuanya kebaikan ni kita doa kepada guru-guru yang ni. Tapi kalau guru-guru yang sebelum ini memang ada ideologi yang memang niat dia pun tak baik. Niat dia tak setuju, tak sama dengan aliran kerajaan yang memerintah pada hari ini. Contohnya kerajaan, dia tak setuju, tapi dia bawa pendekatan dia pun pendekatan macam perangai Dongzong juga. Ni guru-guru dia, sebab kita nampak benda ni masalah dia lebih besar untuk kita bincang. Nak bentuk sasiah anak-anak, Allah, kita rasa macam
That's why Dongzong ni dia bergerak. Dia bergerak atas tiket Persatuan Guru-Guru Cina, sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah monocular school, sekolah-sekolah bantuan modal, sekolah-sekolah mubalir, yang mana sekolah ini ditaja oleh kerajaan. Tapi bila dia bentuk, dia pegang daripada Persatuan Guru, dia boleh bentuk, dia boleh canai budak-budak, dia canai, dia bentuk sasiah budak-budak ni. Yang ni yang penting. Tapi kita tak main peranan. Kita beritahu, jangan kata tak, saya tak kata semua. Jangan netizen kata kita kata semua pula. Jangan guru-guru yang duk ada yang kawan-kawan kita dengar dia guru-guru, dia terasa tak. Saya dah kata tadi, kalau tuan-tuan seorang guru yang memang bawa betul-betul belajar, kita ajak anak-anak ni, kita semata-mata kita nak claim di akhirat, selain daripada dapat gaji, bukan tak dapat gaji. Bukan saya nak suruh buat volunteer dah. Dalam guru ni dia kena 3 perkara. Dia yang pertama dia mengajar, yang kedua dia mendidik dengan sifat kasih sayang, dan yang ketiga dia kena ada jiwa aktivis. Jiwa aktivis kena ada kepada guru-guru ni. That's why kita bincang, bukan kita nak bincang pasal Dongzong sangat. Kita nak kait dengan Dongzong sebab kita tak mahu guru-guru yang mengaku Islam, mengaku Melayu, mengaku tanah Melayu, mengaku duduk di Malaysia ni nak jaga maslahat dan sebagainya, tetapi tak bawa fikrah yang sama dengan sistem pendidikan yang kerja ada. Tapi kalau kena ikut sistem pendidikan yang chauvinis, komunis, DAP ni, kita kena duduk bawah Dongzong. Kena duduk bawah Dongzong. Sebab Dongzong ni memang dia bawa ideologi-ideologi resis. Jadi kita nak bentuk sasiah anak muda. Jadi hari ni insya-Allah kita harap guru yang ada kan, kita bentuk. Kita nak bukan nak compare, dah ada peluang dah. Peluang dan ruang untuk kita jadi seorang guru, dan medan dakwah ni dah menjadi medan dia. Sebab tu saya kata 3 perkara: mengajar, mendidik dan mengajar. Satu, mengajar. Anak-anak murid yang tak belajar nak buat macam mana? Mampu yang pergi kat Ambah. Kan? Tak faham. Orang Pulau Pinang mampu yang pergi kat Ambah lah. Tak belajar, aku mengajar depan. Janji aku mengajar dah. Kalau sifat mendidik dengan sifat kasih sayang, dia bentuk. Dia kait dengan hadis, dia kait dengan sirah, dia kait dengan tu. Dia mengajar. Dia bawa attitude mengajar tu. Saya bukan guru, tapi saya dah tengok guru-guru lain. Saya tengok kenang. Saya bila zaman saya sekolah, ada satu guru tu dia bercakap, dia suka selit petikan-petikan hadis. Ketika hadis yang dipetik oleh guru ni, beritahu tuan-tuan, hadis yang dipetik oleh guru ni pendek je. Tak cerita lah pasal sirah, pasal cerita-cerita lucu, cerita-cerita lah baginda Nabi Muhammad SAW, cerita pendek-pendek. Tetapi cerita ni melekat dalam kepala otak sampai hari ni kita boleh bercakap. Sampai hari ni kita boleh bercakap dan hafal. Bukan hafal, dah melekat dah. Buat apa pun dengan duk ada dalam otak dah. Dia duk ada dalam memori. Sebab apa? Sebab ketika tu kita budak-budak. Ketika tu kita otak kita bagaikan span, kita menyerap. That's why kita kata guru ni dia kena mendidikkan sifat kasih sayang. Mendidikkan sifat kasih sayang. Yang ketiga tu yang jadi kita kata tu, jadikan jiwa kita jiwa aktivis. Aktivis. Apa saja aktivis lah. Guru aktivis, dia duduk dia boleh duduk nampak dah apa ini nak buat dalam sistem kehidupan, dalam suasana dia duk mengajak dan apa saja dia buat. Guru ni lah. Sebab guru ni dia dihormati, disegani oleh semua anak-anak. Begitu anak macam anak saya lah. Bila kita cikgu beritahu kita abang dah, cikgu kata dia nak pegang cikgu. Jadi kita rasa seronok sebab anak kita ni dia sayangkan guru-guru yang tegas, yang kita akan beri sokongan secara betul. Contohnya macam saya baca artikel daripada Metro tadi, seorang bapa yang melewat anak dia. Siapa yang dapat detect dia? Siapa yang dapat detect budak tu? Selepas budak tu diliwat oleh bapa dia, berapa tahun dah diliwat, sampai terkeluar najis dalam paper tulis meliwat anak sendiri usia 13 ke 14 tahun begitu dah. Berapa tahun ni tempoh tu. Kadang-kadang sehari 2 kali, 3 kali dia liwat anak dia. Sampai terkeluar najis. Dahsyat, terkeluar tai. Siapa dapat selamatkan budak ni? Selepas budak ni kemurungan. Murung. Bila cikgu ni berjumpa, ni apa ni? Awak adik apa? Tanya dia apa? Cikgu yang bertanggungjawab tanya. Dia baru cerita. Sebab apa, ada benda lagi dia nampak macam dia pun berpisah, suami isteri. Lepas tu ada anak yang duduk dengan suami, ada anak yang duduk dengan bini lah. Jadi dia nampak benda tu, dan bapak dia nak pergi ambil anak perempuan lagi 2 orang. Dia nampak ni bahaya. Sayang ambil lagi 2 masalah. Dia report cikgu yang bertanggungjawab. Yang ni kita harap insya-Allah. Dan kita nampak macam ni supaya kita boleh bagi check and balance kepada kerajaan yang ada pada hari ini, supaya tekanan-tekanan yang dibuat oleh Dongzong dan persatuan-persatuan lain yang duduk di bawah, menaung di bawah Dongzong ni semua, kita nak beri tekanan supaya depa ni tak bangkit, tak terlalu bangkit dan tak terlalu gairah. Sebab apa?
Sebab sistem pendidikan yang sedia ada, yang dibantu oleh guru yang ada ni, membentuk sasiah anak-anak bangsa kita untuk membawa pendekatan yang kita sayangkan akan negara, sayangkan akan perlembagaan. Kita nak bentuk daripada sekolah rendah. Kalau dia mai ada tua, saya kata tadi, tua tak boleh buat apa dah. Kita ketuk pun tak masuk dah. Itu saya kata tadi tu. Isap okok, duduk abang jangan isap okok ni, anak-anak duduk dalam kereta mau isap okok. Isap okok, Allahu akbar. Sekarang ni satu teguran kepada perokok lah. Tolonglah. 3 kali Tolonglah. Nak isap okok, menghormati orang yang tak isap okok. Hormat orang yang tak isap okok. Keluarga, hormat. Mak bapak, hormat. Ni mak bapak perlu isap okok depan mak bapak yang tua ni, kita duk isap okok. Satu. Ini kenapa ingat? Yang ni mau peringatan kena bagi dua. Sebab kadang-kadang nampak sangat mentaliti tu. Bila kita orang kata kita mentaliti kelas ketiga, orang nak marah. Bila kita nak menuju ke arah negara yang membangun, negara maju, tetapi mentaliti masih duduk di kategori mentaliti yang peringkat ketiga. InsyaAllah sahabat-sahabat ini rahmati oleh Allah SWT. Kita dah buat, baru ni kami buat laporan polis, beberapa NGO Islam. Kita buat laporan polis terhadap Zong yang mana memang pertubuhan yang resis ni. Dan kita harap kepada kerajaan di bawah KDN, Hamzah Zainuddin, menteri dia Hamzah Zainuddin, untuk mengambil tindakan kepada Dong Zong. Yang mana Dong Zong ni memang tahap melampau dah. Ini laporan polis yang kita buat pada tarikh 7 September 2020. 9.30 malam kita buat laporan di Timur Laut, IPD Timur Laut, kepada Dong Zong. Kita tengok laporan polis kepada Dong Zong. Kita dah buat. That's why kita beritahu tuan-tuan, sahabat-sahabat ini rahmati oleh Allah. Kalau kita tak start bermula daripada kita pakat-pakat share, pakat-pakat protes, bagi tekanan, puak-puak chauvinis, dia akan guna pendekatan demokrasi. Pendekatan demokrasi ini amat bahaya, disebab kita itulah yang ada pun. Kata kalau kita nak buat sistem berkhalifah, kita bukan masa zaman kita nak pergi angkat senjata, nak perang apa semua, tak ada lagi, tak sampai zaman tu lagi. Jadi zaman demokrasi, memilih pemimpin atas tingkat demokrasi, mengundi. Jadi mereka ni akan guna peluang dan ruang untuk menekan kerajaan. Setiap kali tarikh hampir mengundi untuk menuntut macam-macam hak, termasuk juga golongan-golongan pengusaha Musang King di Raub. That's why kita harap tuan-tuan, sahabat-sahabat yang rahmati oleh Allah SWT, perkara ni mereka bangkit, bagaikan sahabat-sahabat kita di NGO di Kuala Lumpur pun bangkit, mempertahankan hak, mempertahankan harta maksum negara, kerajaan punya tanah ni, daripada dibolosi. Pejabat-pejabat awam yang bertanggungjawab, pejabat tanah, apa saja yang bertanggungjawab, yang ada kaitan dengan pencerobohan tanah Musang King di Raub ni, tak kira di Raub, 360,000 ekar. Hektar 360,000 hektar. Berapa luas ini bertanah ini diberi ruang dan peluang kepada individu-individu yang mempunyai modal untuk depa teroka. Pada asalnya mungkin depa cakap nak tanam tanaman kontan, tanaman kontan. Tuan-tuan boleh faham, tanaman kontan ni tanaman yang instan lah dia punya hasil dia. Contohnya tanam pisang, 3 bulan 4 bulan boleh tuai. Tanam ubi kayu, tanam benda-benda yang boleh mengambil hasil keuntungan dengan cepat, kita panggil tanaman kontan. Ni lepas tu dia bertanam, tengok tak ada orang tak nampak, pelan potong balak. Lepas potong balak, bubuh Musang King. Yang ni yang berlaku di Raub, faham? Dan kita harap Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada individu-individu yang terus membongkar membongkar isu-isu peneroka haram ni di Raub, untuk Allah Ta'ala beri kekuatan untuk mereka bongkar. Dan individu-individu pejabat-pejabat awam, walaupun dah pencen, kita cakup untuk bawa ke SPRM. Tak kira Melayu ke siapa ke, tak kira. Kita heret bangsa-bangsa Melayu menjadi pengkhianat kepada golongan-golongan chauvinis komunis yang mana tanam durian Musang King di Raub ni untuk dibawa ke muka pengadilan. Kita nak harap, sebab penjawat ni memegang
sahabat-sahabat yang pegang jawatan dalam jabatan-jabatan dan agensi kerajaan yang terlibat dengan rasuah. Allah. Tuan-tuan, kita jumpa penatang sahabat saya jumpa penatang. Dia kerja penyawat awam. Duk tengah-tengah nanti I panggil polis. Tahu penatang ni kata apa? You panggil mari. Pasal apa? Polis ni dia kata dia boleh rasuah bila-bila masa. That's why kita nampak bila Petroka ke Peronda ke tahan penyawat pendatang haram naik motor, naik kereta, tak ada lesen, tak ada permit ke, sabit kesalahan. Jangan hilangkan maruah. Jangan hilang maruah. Maruah polis tu kena jaga. Sebab segelintir orang polis yang buat makan rasuah ni, ramai orang dihilang hormat kepada polis. Takkan sampai orang nak panggil polis hanjin baru kita nak bangkit. Alah, ini polis lah, ni bagi ni lah, setelah habis tu. Nampak? Seperti mana seorang ketua gangster lah, anak ketua gangster, dia mau alah masuk Islam. Dia cerita macam mana punya depa kautin. Dia pun bukan guna kekerasan, depa guna ni, dia guna duit untuk pendekatan depa untuk dapat apa saja depa mau. Sama juga dengan peneroka di Rauk Pahang ni. Kalau tak guna ni nak guna apa? Siapa takkan tak ada individu nampak orang ni teroka tanah kerajaan yang seluas itu, yang begitu lama, hampir 50 tahun. Takkan orang tak nampak? Takkan tak nampak? Penjawat awam kita yang bekas veteran tentera, keluar tentera berhikmat, yang mana kudung kaki, putih tangan, kena bobby trap, kena perangkap sama dan macam-macam lagi. Tak dapat tanah pun, tak dapat apa pun. Jadi hari ni bila yang dapat ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat ni rahmati oleh Allah, bila mereka ni curi tanah lagu ni, kita nak biang. That's why saya kata, bila pembentukan Sasiah ni bermula daripada sekolah, Dong Zong tu ambil kesempatan untuk bentuk. Dan mereka tekan. Dia orang-orang lain tu nampak persatuan guru-guru ni, mereka duduk di atas, mereka duduk canai benda-benda ni kepada orang lain pun. Telah dah bangsa mereka akan baca paper mereka. Telah lah bangsa mereka akan percaya kepada pertubuhan mereka. Dan mereka buat kerja. That's why kita bantah balik pada kita untuk kita bentuk Sasiah anak-anak muda kita di sekolah-sekolah. Yang mana hari ni pelajar-pelajar kita ni duduk ada di sekolah-sekolah. Kita bentuk. Bawa pendekatan sunnah. Bawa pendekatan yang kita boleh bawa. Kan? Seterap agama dalam, walaupun dia mengajak bahasa Malaysia, walaupun dia mengajak matematik, kalau dia bawa Sasiah Islam, dia bukan guru yang berfahaman liberal, bukan guru yang berfahaman pluralism agama yang memisahkan dunia dan akhirat. InsyaAllah guru-guru ni akan berjaya. Ya, insyaAllah tuan-tuan, semua orang akan doa kepada guru-guru yang hebat ni, insyaAllah. Seperti yang mana seorang lagi guru kita yang tak berapa sihat lah, dia ada di Kuala Lumpur, Cikgu Siddiq Baba. Tengok orang yang lagu tu, tapi orang panggil dia apa? Profesor Emeritus, Datuk, Doktor, semua dia ada. Tapi orang duk panggil Cikgu Siddiq Baba. Sebab apa? Keberkatan seorang guru yang dinamakan Cikgu Siddiq Baba. Tengok artikel-artikel yang ditulis dalam Utusan Malaysia berpuluh tahun dah. Tengok semua ilmiah yang ditulis. Ini orang-orang yang dinamakan guru dan sebagainya. Yang ni yang kita nak bawa boleh bentuk. Kita nak bawa sejarah, nak membantu Sasiah Islam kepada golongan-golongan anak-anak muda, supaya kita tak hilang pendekatan kita dengan anak-anak muda. That's why kita terlepas dah. Kita terlepas ni, anak-anak muda kita mudah dipengaruhi oleh golongan-golongan Chauvinis, komunis, ataupun golongan-golongan Melayu yang mengaku Melayu tetapi membawa fahaman-fahaman liberal, fahaman-fahaman sosialis, fahaman-fahaman menyamaratakan semua agama adalah sama, ada fahaman-fahaman pluralism agama. Semua religion ni sama. Itu adalah fahaman pluralism, menyamaratakan semua agama adalah sama. Yang ni adalah ideologi-ideologi yang bahaya, yang boleh menyebabkan boleh bercalang ataupun boleh menyebabkan akidah dia boleh terganggu gugat. Ini bermula daripada benda-benda sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Yang ni yang tuan-tuan, sahabat-sahabat ini rahmati oleh Allah SWT. Hari ni kita buat benda tazkirah pula. InsyaAllah tuan-tuan, apa-apa kita nak beritahu, kata Persatuan Dong Zong ni dia resis. Persatuan Dong Zong ni dia memang pertubuhan yang patut diharamkan oleh pertubuhan ROS dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dan berapa puluh report dah kita telah buat kepada Dong Zong, dan kita harap kerajaan mengambil action kepada golongan-golongan Chauvinis komunis DAP yang ni yang memang mempertahankan Dong Zong habis-habisan. Dan juga dalam PRU 15 ni, insyaAllah kita boleh buat, kalau bersatunya kita
berpegang teguhlah kita dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, yang Allah kata dalam Al-Quran ni. Kita berpegang insya-Allah, umat Islam, orang Melayu, bangsa-bangsa lain yang sayangkan akan negara ni, kita akan bersatu. Kita duduk di bawah satu rumpun, jaga insya-Allah. Kita letak Islam memimpin, insya-Allah kita akan bersama-sama. Boleh, siapa pun tak boleh bagi tekanan. Lebih-lebih lagi golongan-golongan chauvinis komunis DAP ni tak akan boleh bagi tekanan, sebab kita bersatu. Dalam PRU15 ni kita boleh tunjuk, kalau betul-betul kita boleh fight one by one dekat mana-mana tempat pun, insya-Allah persatuan guru-guru Cina yang kita kata resis Dongzong ni, dia tidak boleh angkat muka. Dia tidak boleh bagi tekanan kepada mana-mana kerajaan untuk mengiktiraf sijil ke, sistem pendidikan ke, apa saja pun. Mereka kena tunduk kepada kerajaan Malaysia yang mana yang telah ada sistem pendidikan negara. Yang ni yang sepatutnya kita kena buat. Tetapi benda tu tak berlaku lagi. Sebab apa? Pertubuhan ni terus dan terus bermula daripada tahun 1951 sehingga kan tahun 2020 ini menyusun atur untuk membawa fahaman membenci Melayu dan juga Malaysia. Ayat negara dalam negara kita. Jadi yang sepatutnya kita kena pastikan. InsyaAllah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita tunggu dan lihatlah dalam PRU15 ni. Kita nak pemimpin-pemimpin yang bijak yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional, Muafakat Nasional ni, daripada PAS, UMNO dan juga Bersatu ni, membuat satu tim strategi ataupun formula yang hebat untuk kita mengajak golongan-golongan Dongzong ini biar dapat tersungkur dan rebah. Dan insya-Allah kita boleh mengharamkan pertubuhan-pertubuhan resis ni, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang terkasar tu, daripada yang terkasar tu, yang lemah percaya lah. Sebab kita ni nak cakap juga, sebab apa? Kita tengok banyak pejabat-pejabat awam menyokong kerajaan gagal 22 bulan. So saya tak kata semua kawan-kawan kita ada yang kekal, yang sayangkan akan negara. Tetapi alhamdulillah ramai telah sedar dan juga dah kembali ke pangkal jalan untuk faham track yang sebenarnya. Nak tegung kerajaan yang memimpin pun kita boleh tegung. Kita tak ada masalah. Kena tegung. Kita bukan boleh biang semua benda, kita biang. Ada benda, ada masa yang kita kena bagi check and balance. Kita bukan boleh sokong membabi buta, tak boleh. Islam tak mengajar kita untuk sokong membabi buta. Kita boleh memberi wala, taat setia kepada kerajaan. Ada yang tak kena, kita kena protes. Kita kena bagi melalui saluran-saluran yang disediakan oleh kerajaan kita, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang share, yang saya tak nak baca sebab dia tengah drive kereta, dia balik dari Tanjung sampai Seberang Perai. Insya-Allah inilah bumi Pulau Pinang, bumi yang tercinta. Kita duduk di Pulau Pinang, kita sayang negara kita. Betul tak? Tanjung Penaga tu asal nama ditukar kepada Georgetown, dipanggil Tanjung Penaga asalnya. Jadi kita sebutlah bila duduk nak pergi mana Penang, kita ayah sebut Penang, sebut Tanjung. Saya nak pergi Tanjung. Balik pada mana? Saya balik pada Tanjung, nak balik main seberang. Kita cakap, kita guna bahasa-bahasa balik. Kita tak mau dalam lipatan sejarah kita tak ada terhilang, terhakis. Tadi saya pergi ambil blok ni. Saya pergi ambil blok ni. Saya nak check juga ada kawasan tu. Nama jalan tu Jalan Masjid. Tapi dimonopoli oleh golongan-golongan chauvinis ni. Saya tak pasti tanah tu dan tanah tu saya cek, tanah tu adalah tanah wakaf yang digunakan oleh golongan-golongan di bawah ni, mungkin diberi sewa dan sebagainya, wallahu alam. Dan insya-Allah kita harap kerajaan kita boleh kekalkan kemenangan dalam PRU15 untuk kita jaga balik negara ini. Insya-Allah kita harap Pulau Pinang kita dapat tawan balik supaya bangsa DAP chauvinis komunis ni boleh melingkup jadi pembangkang seumur hidup, insya-Allah. Kita harap. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita moga-moga kita mendapat redha dari Allah, mendapat syafaat Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada diri saya, yang buruk daripada kerajaan gagal 22 bulan. Insya-Allah kita jumpa hari lain, masa dan ketika dalam live yang kita akan buat, insya-Allah. Tadi on the way main, duk ingat sajalah kita share sikit banyak apa yang kita dah buat laporan polis, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam kepada semua yang bagi salam dalam komen. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.